Akan tetapi satu hamba sahaya yang kita bebaskan, begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manakala kita duduk di pada majelisnya orang-orang saleh, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Ini ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang duduk di pada majelis ilmu. Wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kata baginda Rasulullah SAW, manakala kalian duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, kalian bisa memandang muka ulama, kalian bisa memandang muka orang-orang yang saleh, lebih baik daripada 1000 kuda yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin gak pernah infak 1 domba, gak pernah infak 1 sapi, akan tetapi manakala kita duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih besar daripada kita menginfakkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan Allah, memandang muka-muka orang-orang yang saleh, memandang muka orang-orang yang alim. Kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, seorang ulama yang saleh. Manakala beliau hadir pada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Amr Asy-Syafii, beliau selalu membawa anak beliau Al-Habib Muhammad. Ketika hadir di pada majelisnya Al-Habib Abdullah bin Amr Asy-Syafii, beliau meminta doa kepada Al-Habib Abdullah bin Amr Asy-Syafii, wahai Habib, doakan anakku Muhammad. Maka mendapatkan nazarah pandangan dari Al-Habib Abdullah bin Amr Asy-Syafii, sehingga anak beliau orang saleh, anak cucunya beliau orang saleh, cicitnya orang-orang saleh, gurunya orang-orang yang saleh. Kenapa? Berkah daripada memandang muka-muka orang yang saleh, yang tidak akan rugi ketika kita duduk memandang muka orang-orang saleh. Kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, lil Imam Al-Ghazali menceritakan bagaimana manaqib ayahanda daripada Imam Al-Ghazali. Ayah dari Imam Al-Ghazali bukan orang kaya, bukan orang pejabat, akan tetapi ayah daripada Imam Al-Ghazali orang fakir, miskin, tak punya harta, tak punya jabatan, tapi hari-hari beliau duduk dengan ulama, khidmah dengan ulama, membawa sendal ulama, hadir rutin di majelisnya ulama. Kalau melihat orang ulama, orang yang alim, doa kepada Allah, ya Rabb, ij'al waladi aliman, ya Allah jadikan anakku orang yang alim. Kalau melihat orang saleh, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ij'al waladi salihan, ya Allah jadikan anakku orang yang saleh. Kalau melihat orang yang ahli fikih, doa kepada Allah, ya Rabb, ij'al waladi faqihan, ya Allah jadikan anakku orang yang ahli fikih. Kalau melihat seorang dai ilallah, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ij'al waladi da'iyan, ya Allah jadikan anakku orang yang ahli dakwah. Maka fastajab Allah, semuanya diijabah oleh Allah, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ini berkah apa? Berkah orang tuanya yang mempunyai mahabbah kepada ulama, yang mahabbah kepada orang-orang saleh, pasti akan membekas daripada anaknya. Bagaimana Imam Al-Ghazali bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, jabatan yang paling tinggi? Bahkan kitab-kitab yang dikarang dari Imam Al-Ghazali merupakan kitab-kitab mu'tamad di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Baik itu namanya Wajiz, baik itu kitab Wasit, baik itu kitab Wasit, terutama kitab Ihya Ulumuddin, yang semuanya dibaca oleh ulama, yang semuanya dibaca oleh setiap kiai, yang semuanya dikaji oleh orang-orang yang saleh. Bagaimana Imam Al-Ghazali bisa mendapatkan kedudukan seperti ini? Karena berkah mahabbah ayahnya terhadap ulama. Dan yakinlah kalau kita bukan ulama, bukan orang soleh, tapi ketika kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, cinta daripada majelis taklim,